Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rakan-rakan media. Saya bagi pihak kajian lagi mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat-Amat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia yang telah mengumumkan pakej yang terakhir baru ini untuk merancangkan aktiviti ekonomi di kalangan PKS. Dan apa yang penting ialah ianya bagi menggerakkan aktiviti ekonomi, sebab tanpa pergerakan aktiviti ekonomi ini akan berlaku kelembapan ekonomi yang semakin berat dalam keadaan suasana yang semua pihak tertekan begini. Maka perlu digerakkan aktiviti ekonomi, terutamanya industri sederhana besar saiznya. Kalau tidak, kesan daripada COVID ini akan terus berpanjangan, akan memberi kesan yang lebih teruk. Jadi suntikan ini sebenarnya akan mampu untuk menggerakkan beberapa aktiviti, dan saya percaya ianya akan memberi kesan rantaian kepada aktiviti lain, termasuklah di kalangan masyarakat dan rakyat yang mempunyai kaitan dengan aktiviti di industri yang berkenaan tu. Jadi walaupun sekarang ni harga okey daripada segi ekonomi utama dengan industri, daripada segi harga minyak komoditi yang dah makin turun dan impak juga pada dengan memang dari segi apabila harga minyak turun di pasaran dunia akibat daripada berlaku pertikaian yang besar di antara Arab Saudi dan Rusia, dan kita tahu bahawa Rusia dan Arab Saudi ini adalah top 5 oil producer in the world. Jadi tentunya pertikaian ini memberi kesan yang besar, dan kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Dan akibat daripada harga minyak per barrel ini yang turun, maka memberi kesan kepada penerimaan royalti minyak di negeri Terengganu. Cuma oleh kerana pengiraan royalti itu dia bukan pukul rata begitu, tapi diambil dari time to time. Kita berharap selepas daripada tempoh isu harga minyak di antara yang berlaku sekarang itu akan diselesaikan di antara perundingan baru di antara Arab Saudi dan Rusia ini. Sekiranya berlaku perundingan baru yang terdekat ini dan dapat diselesaikan, kita optimis bahawa harga itu akan lebih stabil berbanding dengan keadaan sekarang ini. Puncanya ialah apabila berlaku pengeluaran minyak yang tidak dikawal di pihak Arab Saudi, yang hampir kepada kapasiti maksimal pada waktu ini lebih kurang 12 juta tong sehari, which is maksimum. Yang kadar biasanya antara 9 juta hingga 10 juta saja. Tapi bila berlaku lambakan begitu, harga itu down. Jadi perundingan baru yang kita berharapkan antara Rusia dengan Arab Saudi, yang saya difahamkan sedang diusahakan oleh pihak-pihak kuasa besar, akan membuahkan hasil. Dan sekiranya membuahkan hasil, ini akan menstabilkan balik harga minyak dan memberi kesan yang lebih baik kepada kerajaan negeri lah. Jadi kita harap ini tidak berpanjangan. Selain daripada sebenarnya isu harga minyak ini juga, apabila berlaku penurunan permintaan daripada negara yang mengimport, termasuklah yang mengeksport juga seperti China, walaupun mereka juga top 10 producer, tapi oleh kerana mereka banyak juga mengimport daripada luar, dan apabila berlaku COVID itu dan permintaan kepada tenaga itu kurang kerana kilang-kilang ditutup dan sebagainya. Tapi kita difahamkan sekarang ini suasana di China itu lebih baik, berlaku pembukaan balik beberapa industri mereka, dan tentulah keperluan tenaga itu diperlukan, dan permintaan itu walaupun tidak lagi balik kepada normal, tapi akan meningkat. Jadi permintaan meningkat dengan perundingan baru antara Rusia dengan Arab Saudi. Kita berharap supaya harga itu akan lebih stabil, dan bila lebih stabil, insya-Allah negeri Terengganu akan menerima berita yang lebih baik lah. Okey, Datuk boleh bagi kesimpulan sikit tentang pakej rancangan ekonomi yang dah Terengganu sediakan? Ada ataupun ada apa-apa lanjutan ke macam di negeri Terengganu kita telah merangka strategi yang sama dengan kerajaan pusat, iaitu kita semuanya tidak dilonggokkan sekaligus, tapi kita akan pertama kita fokus kepada yang memerlukan dahulu. Lepas tu kita akan pergi tengok satu-satu, dan sebab ini kesannya berantai. Kalau kita bagikan sekaligus di minggu yang pertama hari itu,
tentulah di kalangan rakyat yang pelbagai segmen ini akan yang terkesan, ada yang kurang terkesan dan sebagainya. Sebab itu kita mengambil pendekatan yang demikian. Dan saya sudah maklum kepada ahli-ahli yang berhormat dari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bahawa kita akan mengusahakan untuk pakej yang seterusnya selepas pada ini, selepas kita mendengar pengumuman daripada Yang Amat Perdana Menteri tentang kedudukan PKP ini di fasa yang berikutnya, sebab kita difahamkan sama ada hari ini atau besok akan dibuat pengumuman oleh Yang Amat Perdana Menteri tentang bagaimana hala tuju, adakah selepas 14 ini ada sesuatu PKP baru ataupun kaedah baru PKP selepas 14 ini. Jadi selepas diumumkan itu barulah kita akan mengusahakan pakej yang tambahan untuk rakyat negeri Terengganu, insya-Allah. Okey, last satu. Yang pakai insentif untuk penjawat awam, adakah Terengganu akan ikut pusat ke? Kita masih lagi dalam pertimbangan dan apa-apa keputusan kita akan buat selepas daripada kita dapat makluman yang terakhir ni lah, makluman PKP fasa yang seterusnya ni. Okey, terima kasih.